Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Suhani binti Mak Nur, pensyarah bagi mata pelajaran GWCP 1042 Penulisan Akademik. Pada hari ini kami akan meneruskan tugas yang ketiga kami iaitu persembahan kumpulan analisis keutuhan wacana. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, saya, Umi Aisyah Amirah binti Muhammad Taufik, Syafawani Marinah binti Muhammad Zuki dan Asriana Nadira anak perempuan Azlan. Terdapat beberapa ciri-ciri wacana, antaranya ialah kohesi iaitu tautan dan koheren. Selain itu, aspek leksikal, aspek gramatikal, aspek fonologi dan aspek semantik. Apakah yang dimaksudkan dengan wacana? Menurut Ni Safiah Karim 2003, wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Selain itu, wacana juga merupakan unit bahasa yang melebihi batas ayat yang terdiri daripada ayat dan merupakan kesatuan fikiran yang utuh sama ada dalam bentuk lisan atau bertulis. Wacana yang utuh memerlukan gabungan unsur-unsur penting seperti perkataan, frasa, klausa, ayat dan wacana. Berikut merupakan konsep keutuhan wacana. Yang pertama ialah keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Terima kasih saudari Umi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang keutuhan semantik. Keutuhan semantik terbagi kepada dua. Yang pertama, hubungan semantik antara bahagian wacana dan juga hubungan semantik dari segi konteks wacana dan latar wacana. Bagi hubungan semantik antara bahagian wacana terbagi kepada 5, iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, yang ketiga, hubungan sebab dan hasil, dan yang keempat, hubungan latar dan kesimpulan, akhir sekali hubungan memperkuatkan isi. Hubungan keutuhan semantik yang kedua iaitu hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks dan latar wacana, yang terbagi kepada 3 pecahan kecil iaitu kesatuan tajuk dan topik, yang kedua hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan yang ketiga laras bahasa yang bersesuaian digunakan. Hubungan semantik antara bahagian wacana yang pertama ialah hubungan di antara sebab dan tujuan. Seperti yang terpapar dalam slide berikut, ia menunjukkan teks yang telah diambil yang mengandungi hubungan di antara sebab dan tujuan jika dilihat pada ayat pertama iaitu penganalisisian data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Bagi ayat yang kedua, analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan kekerapan pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak Melayu lelaki dan perempuan yang berumur antara 3 hingga 4 tahun. Jika dilihat pada ayat yang kedua, penggunaan perkataan digunakan untuk dengan jelasnya menunjukkan ia adalah merupakan ayat tujuan. Dan pada ayat yang pertama iaitu penganalisisan data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif merupakan sebab kepada ayat yang kedua. Jika diringkaskan, ayat ini akan menjadi penganalisisan data digunakan untuk menentukan kekerapan pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak Melayu lelaki dan perempuan. Seterusnya, hubungan semantik antara bahagian wacana yang kedua ialah hubungan di antara sebab dan akibat. Dan berikut merupakan contoh teks yang telah diambil bagi menjelaskan hubungan di antara sebab dan akibat. Jika dilihat pada contoh ayat yang diambil, iaitu kanak-kanak pada peringkat ini sudah gemar bercakap dan berinteraksi dengan orang yang terdekat dengan mereka seperti ibu bapa dan ahli-ahli keluarga. Malahan, mereka sudah dapat memahami perbualan-perbualan yang berlatarkan situasi dan pengalaman hidup mereka. Pada ayat yang kedua, iaitu mereka yang merujuk kepada kanak-kanak, dapat memahami perbualan-perbualan dalam pelbagai situasi merupakan akibat yang terdapat dalam ayat pertama. Oleh itu, jika ayat ini digabungkan, ia akan menjadi
kanak-kanak sudah dapat memahami perbualan-perbualan disebabkan oleh mereka gemar bercakap dan berinteraksi. Selain itu, kita juga melihat dari segi hubungan sebab dan hasil. Seperti teks yang terpapar, kita dapat melihat terdapat 2 ayat di dalam satu teks di mana menggabungkan di antara sebab dan hasil. Pada ayat yang pertama iaitu, fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk melatih tubi, tetapi sebagai bahan untuk membolehkan nahu universal membuat penyesuaian. Yang kedua, penyesuaian ini penting untuk membolehkan nahu ini diungkapkan atau disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang dapat menghasilkan pertuturan yang gramatis dan dapat difahami oleh pengguna sesuatu bahasa yang tertentu. Jelas di sini, kita dapat melihat penggunaan perkataan untuk dalam ayat yang kedua iaitu hasil mempunyai kesinambungan daripada ayat yang pertama iaitu sebab. Seterusnya, hubungan semantik antara bahagian wacana yang keempat ialah latar dan kesimpulan. Berikut merupakan contoh teks yang diambil bagi menunjukkan hubungan latar dan kesimpulan, iaitu perubahan daripada bentuk yang salah kepada yang betul bukanlah disebabkan oleh pembetulan oleh orang-orang dewasa, tetapi oleh rumus-rumusan dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak. Kurungan Voss dan Heckes tahun 1978 280. Hubungan latar dan kesimpulan ini bermaksud terdapat kesimpulan yang ringkas pada akhir ayat, dan jika dilihat pada ayat yang terdapat dalam teks tersebut, rumus-rumus dalaman yang telah dapat dikenal pasti oleh kanak-kanak, kurungan Voss dan Heckes merupakan kesimpulan ringkas bagi penyataan yang terdapat di atas, iaitu perubahan daripada bentuk yang salah kepada yang betul. Hubungan semantik antara bahagian wacana yang terakhir ialah hubungan memperkuatkan isi. Hubungan memperkuatkan isi merupakan satu bentuk teks yang mengandungi huraian yang pelbagai bagi satu topik utama yang dibincangkan. Contohnya, jika dilihat dalam teks berikut, pada ayat yang pertama iaitu kata merupakan aspek penting dalam komunikasi kanak-kanak. Dan ayat yang kedua, manusia menggabungkan kata yang dirangkaikan menjadi frasa atau ayat yang bermakna. Dan ayat yang ketiga, kata yang mula-mula dipelajari oleh kanak-kanak ialah kata sari, iaitu kata yang mempunyai isi, dan isi itu ialah makna. Asmah Haji Omar 1986. Jika dilihat pada ayat yang pertama, ia merupakan topik utama yang dibincangkan, namun ayat yang kedua dan ketiga merupakan isi yang memperkuatkan penyataan tersebut. Selain itu, terdapat juga hubungan semantik dari segi konteks wacana dan latar wacana. Aspek ini terbahagi kepada 3 iaitu penggunaan laras bahasa yang sesuai, hubungan sosial penutur dan pendengar, dan yang ketiga, kesatuan tajuk dan topik. Berikut menunjukkan contoh hubungan laras bahasa yang sesuai. Pada ayat yang pertama iaitu, Abah beli kereta tu kat Afiq, ini untuk orang. Yang kedua, baju Bang Man cantik. Baju adik pun cantik. Di sini, kita dapat memahami kedua-dua maksud ayat tersebut, kerana penggunaan laras bahasa yang sesuai dapat difahami oleh pembaca. Seterusnya, hubungan yang kedua ialah hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Hubungan sosial ini berlaku antara dua pihak, iaitu antara penutur dan pendengar.
Berikut merupakan contoh beberapa dialog yang telah diambil dalam artikel yang telah dianalisis oleh kami, iaitu ayat yang pertama yang diajukan, dia di mana? Jawapan, dia di dalam. Pada ayat yang pertama, ia menunjukkan seseorang penutur dan pada bahagian jawapan menunjukkan bahagian pendengar. Pada ayat yang kedua iaitu di antara pengkaji dan seorang kanak-kanak, di mana pengkaji bertanya, adik makan apa tu? Manakala kanak-kanak tersebut menjawab, roti sama telur. Di sini kita dapat lihat berlakunya hubungan sosial antara penutur dan pendengar di mana terdapat proses komunikasi yang berhubung. Hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana yang terakhir iaitu hubungan kesatuan, tajuk dan topik. Kesatuan, tajuk dan topik merupakan gabungan dua aspek tersebut di dalam satu teks. Contohnya seperti ayat berikut, penggunaan kata sebab dalam ayat tersebut tidak menimbulkan apa-apa reaksi daripada orang dewasa yang mendengarnya, tetapi penggunaan kata tapi dalam ayat seterusnya menimbulkan reaksi dan mengejutkan kesedaran kebahasaan orang dewasa kerana kanak-kanak tersebut dapat menggunakan perkataan tersebut dan bercakap seperti orang dewasa. Di sini kita dapat melihat kesatuan tajuk dan topik iaitu terdapat penggunaan kata sebab dan penggunaan kata tapi, dan ia dibincangkan dalam satu teks dan menjadi penyatuan dua tajuk dalam satu teks. Keutuhan wacana yang seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal menurut Naicker McCarthy 1991, bentuk leksikal yang mempunyai pertautan makna dan mempengaruhi kejelasan sesebuah wacana. Keutuhan leksikal ada 7. Yang pertama ialah hyponim. Hyponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam kata makna yang lain. Yang kedua ialah homonim. Yang ketiga ialah antonim. Yang keempat sinonim. Yang kelima ialah pengulangan kata yang sama. Yang keenam ialah kolokasi. Dan yang terakhir sekali ialah unsur yang bersambut. Keutuhan leksikal yang pertama ialah keutuhan leksikal hyponim. Hyponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel yang kami cari ialah ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan makna membuat satu penyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Ayat penyata juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Ayat ini diambil daripada muka surat 601, perenggan kedua, baris pertama sehingga baris keempat dalam artikel yang kami cari. Hyponim yang terdapat dalam ayat ini ialah ayat berita atau ayat keterangan. Kerana ayat berita atau ayat keterangan ini terletak dalam kumpulan yang sama dengan ayat penyata. Contoh yang kedua ialah ini sesuai dengan alam kanak-kanak yang merangkumi alam manusia, alam benda, alam binatang dan alam tumbuhan yang dapat membantu memperkembangkan perbendaharaan kata kanak-kanak. Hyponim yang terdapat dalam ayat ini ialah alam manusia, alam benda, alam binatang dan alam tumbuhan kerana mereka terletak dalam kumpulan yang sama dengan alam kanak-kanak. Keutuhan leksikal yang kedua ialah keutuhan leksikal homonim. Homonim ialah perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi atau kata yang bunyinya sama tetapi maknanya berbeza. Agak menyedihkan bagi kumpulan kami kerana keutuhan leksikal homonim ini tidak terdapat di dalam artikel yang kami kaji. Yang ketiga ialah keutuhan leksikal antonim. Antonim ialah perkataan yang berbeza. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel yang telah kami pilih ialah penggunaan dan penguasaan bahasa kanak-kanak pada peringkat MTD banyak dipengaruhi oleh persekitarannya, sama ada dalaman ataupun luaran. Jadi kata yang berlawanan dalam ayat ini ialah dalaman dan luaran. Ayat ini diambil daripada muka surat 583, perenggan keempat, baris pertama sehingga baris kedua dalam artikel yang telah kami cari. Keutuhan leksikal yang seterusnya ialah sinonim. Sinonim ialah kata yang memberi maksud yang sama
Sebagai contoh yang terdapat dalam artikel yang telah kami kaji ialah sekiranya tidak ada pendedahan, maka penguasaan bahasa tidak akan berlaku kerana alat atau jentera penguasaan bahasa tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. Sinonim yang terdapat dalam ayat ini ialah alat dan jentera. Ayat ini diperoleh daripada muka surat 587, perenggan pertama, baris ke-6 hingga ke-8. Contoh sinonim yang kedua ialah semasa proses pertumbuhan dan perkembangan bahasa kanak-kanak terdapat juga kata penghubung setara atau kata penghubung tak setara yang diperoleh kanak-kanak. Sinonim yang terdapat dalam ayat ini ialah pertumbuhan dan perkembangan. Ayat ini diambil daripada muka surat 593, perenggan pertama, baris pertama sehingga baris keempat. Keutuhan leksikal pengulangan kata yang sama. Contohnya ialah kata-kata seperti ini tidak timbul dalam bahasa kanak-kanak pada peringkat awal kerana kata-kata ini sukar dirujuk kepada benda, perbuatan atau sifat. Pengulangan kata yang sama dalam ayat ini ialah kata-kata. Ayat ini diambil daripada muka surat 589, perenggan keempat, baris pertama sehingga ketiga dalam artikel yang kami kaji. Contoh yang kedua ialah misalnya, menurut Manggantar Simanjuntak 1987-186, ayat-ayat yang diterbitkan oleh kanak-kanak pada peringkat ini sudah dikira rumit dan kanak-kanak ini telah dapat digolongkan sebagai bijak bercakap. Pengulangan kata yang sama ialah kanak-kanak. Ayat ini diambil daripada muka surat 582, perenggan pertama, baris kedua sehingga baris keempat. Keutuhan leksikal kolokasi. Kolokasi ialah dua ataupun lebih perkataan yang mempunyai maksud tersendiri tetapi sering dikaitkan antara satu sama lain. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel yang kami kaji ialah dalam penelitian yang dilakukan, didapati bahawa komunikasi verbal kanak-kanak lelaki dan perempuan tidak mempunyai keupayaan sintaksis yang mantap pada peringkat awalnya. Namun, upaya ini bertambah baik setelah mereka berusia antara 5 hingga 6 tahun. Kolokasi yang terdapat dalam ayat ini ialah komunikasi verbal. Hal ini kerana komunikasi mempunyai maksud yang tersendiri dan verbal juga mempunyai maksudnya yang tersendiri, tetapi mereka sering dikaitkan antara satu sama lain. Ayat ini diambil daripada artikel pada muka surat 599, perenggan pertama, baris ke-5 sehingga baris ke-7. Contoh kolokasi yang kedua, misalnya Datuk baca surat khabar. Kolokasi yang terdapat dalam ayat ini ialah surat khabar. Hal ini kerana surat mempunyai maksud yang tersendiri dan khabar juga mempunyai maksudnya yang tersendiri. Namun mereka sering dikaitkan antara satu sama lain. Keutuhan leksikal unsur bersambut. Ayat ini diambil daripada muka surat 599, perenggan pertama. Misalnya dalam penelitian yang dilakukan, didapati bahawa komunikasi verbal kanak-kanak lelaki dan perempuan tidak mempunyai keupayaan sintaksis yang mantap pada peringkat awalnya, namun upaya ini bertambah baik setelah mereka berusia antara 5 hingga 6 tahun. Ayat ini mempunyai unsur bersambut kerana dia ada penyambung dan ayat dia tidak tergantung. Baiklah, pada hari ini saya akan menyentuh sedikit tentang keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti diri tunjuk. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama orang seperti saya, kamu, mereka dan sebagainya. Yang kedua ialah penanda pergantian. Penanda pergantian terdiri daripada 3, iaitu pergantian nominal, pergantian verbal dan pergantian klausa. Pergantian nominal ialah pergantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Pergantian verbal melibatkan pergantian terhadap frasa nama dan pergantian klausa melibatkan pergantian sebahagian daripada ayat. Keutuhan gramatikal yang ketiga ialah elipsis. Elipsis merupakan unsur penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dan ayat. Elipsis juga menggunakan pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya.
Akhir sekali ialah penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Ketuhan gramatikal yang kami jumpa dalam artikel yang kami kaji ialah yang pertama ialah penanda rujukan. Penanda rujukan melibatkan rujukan terhadap kata ganti nama dalam bahasa Melayu kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam pembinaan tata bahasa. Sebagai contohnya pada muka surat 586 perenggan yang ketiga, Noam Chomsky dan rakan-rakan yang sealiran dengannya telah banyak menumpukan perhatian pada unsur-unsur terpendam dalam manusia dan bukannya terhadap sesuatu perlakuan yang dapat dilihat saja. Mereka menganggap bahawa manusia sejak lahirnya sudah mempunyai kebolehan memperoleh sistem perhubungan yang digunakan oleh manusia iaitu bahasa. Seterusnya, keutuhan gramatikal pengganti klausa. Pengganti klausa melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Sebagai contohnya, dalam artikel yang kami kaji, muka surat 585, baris yang ketujuh, analisis secara manual telah dijalankan dengan cara penyelidik mencatatkan keseluruhan ujaran kanak-kanak semasa sesi temu bual dan menganalisisnya berdasarkan peringkat perkembangan bahasa. Keutuhan gramatikal penanda penghubung tambahan. Penanda penghubung berfungsi sebagai penjalin unsur-unsur empat linguistik seperti perkataan, frasa atau ayat yang terdapat dalam kesatuan wacana, manakala penghubung tambahan memberikan maklumat tambahan sesuatu perkara yang diperkatakan sebelumnya. Sebagai contohnya, dalam artikel yang kami kaji pada muka surat 583 perenggan kedua, kanak-kanak pada peringkat ini sudah gemar bercakap dan berinteraksi dengan orang yang terdekat dengan mereka seperti ibu bapa dan ahli-ahli keluarga. Malahan, mereka sudah dapat memahami perbualan-perbualan yang berlatarkan situasi dan pengalaman hidup mereka. Okey, malahan di situ merupakan kata hubung yang menjadi penghubung ayat tersebut. Contoh kedua keutuhan gramatikal penghubung tambahan ialah pada muka surat 605 iaitu pada perenggan 2 baris 3 dan perenggan 3 baris 3. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang rapat dan bermakna antara penggunaan imbuhan ibu bapa dan penjaga dengan kecekapan bahasa kanak-kanak. Di samping itu, dapatan kajian ini juga menggambarkan pemerolehan imbuhan kata nama dan kata kerja berlaku secara tidak langsung ketika kanak-kanak bekerjasama dengan ibu bapa dan penjaga mereka dalam sesuatu perbualan. Pada perenggan ketiga, dapatan kajian ini juga membayangkan bahawa guru yang dapat menyediakan konteks pembelajaran yang sihat, yakni konteks pembelajaran yang menggalakkan kanak-kanak melibatkan diri secara aktif dalam interaksi bahasa, dapat membentuk kanak-kanak belajar bahasa. Di samping itu, guru juga perlu memberikan kerjasama kepada murid-murid dalam proses pembelajaran bahasa. Keutuhan gramatikal penanda penghubung tentangan. Penghubung tentangan pula menunjukkan pertentangan maklumat antara ayat baharu dan ayat sebelumnya. Berdasarkan artikel yang kami kaji pada muka surat 588, perenggan 2 dan perenggan 3. Pada perenggan 2, mengikut Chomsky 1965, kanak-kanak dikatakan telah dilengkapi dengan LED sejak lahir. Jadi, seseorang kanak-kanak tidak perlu menghafal dan meniru pola ayat tetapi masih mampu menguasai bahasa pertama. Selain itu, perenggan ketiga, fungsi rangsangan bahasa bukanlah sebagai bahan untuk melatih tubi tetapi sebagai bahan untuk membolehkan Nahu universal membuat penyesuaian. Keutuhan gramatikal penanda penghubung musabab. Penanda penghubung musabab merupakan penanda yang mengatakan sebab sesuatu itu terjadi. Misalnya, pada muka surat 587, perenggan 1 baris 7. Sekiranya tidak ada pendedahan, maka penguasaan bahasa tidak akan berlaku kerana alat atau jentera penguasaan bahasa tidak mendapat sebarang bahan untuk diproses. Seterusnya, keutuhan fonologi. Keutuhan ini dapat dilihat daripada 3 aspek iaitu hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dan juga berperanan sebagai penanda dan pemisah frasa dan perbezaan struktur ayat.
Berikut merupakan contoh dari segi aspek hentian suara. Hentian suara bermaksud cara pembacaan kita yang betul dan bertepatan dengan tanda baca yang terdapat dalam sesuatu teks atau dialog. Contohnya, ayat yang pertama, kalau Afiq mandi, mak nak bagi apa kat orang? Ayat yang kedua, kalau pergi rumah Tok, ada apa kat sana? Jadi, aspek dari segi hentian suara merupakan salah satu aspek yang paling senang untuk dikenal pasti dan diklasifikasikan. Selain itu, keutamaan fonologi yang kedua ialah nada suara. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, nada ialah bunyi yang tertentu tinggi rendahnya sama ada dalam nyanyian, muzik dan lain-lain. Sebagai contohnya, cikgu bernama Zuraidah. Sedap gitu. Di kampung banyak buah-buahan. Semua permainan itu saya simpan. Akhir sekali ialah keutuhan fonologi intonasi suara. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel yang kami kaji ialah data kajian dikumpulkan dengan menggunakan alat-alat seperti alat perakan digital, kad bergambar, alat permainan dan kaset nyanyian. Penggunaan tanda koma dalam ayat ini menghasilkan intonasi yang berbeza. Kohesi atau tautan. Kohesi atau tautan ialah hubungan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Contoh kohesi yang diambil daripada artikel yang kami kaji ialah kata merupakan aspek penting dalam komunikasi kanak-kanak. Manusia menggabungkan kata yang dirangkaikan menjadi frasa atau ayat yang bermakna. Kata yang mula dipelajari oleh kanak-kanak ialah kata sari, iaitu kata yang punya isi dan isi itu ialah makna. Kohesi yang terdapat dalam ayat ini ialah kata. Kerana manusia menggabungkan kata yang dirangkaikan menjadi frasa atau ayat bermakna itu merupakan mempunyai pertautan dengan ayat yang pertama, iaitu kata merupakan aspek penting dalam komunikasi kanak-kanak. Ayat ini diambil daripada muka surat 589. Seterusnya ialah koheren. Koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam teks atau sesebuah wacana sehingga menjadikan sesebuah teks itu lebih bermakna. Berikut merupakan contoh koheren pada muka surat 589 dalam artikel yang kami kaji pada perenggan 1. Kata merupakan aspek penting dalam komunikasi kanak-kanak. Manusia menggabungkan kata yang dirangkaikan menjadi frasa atau ayat yang bermakna. Kata yang memula dipelajari oleh kanak-kanak ialah kata sari, iaitu kata yang mempunyai isi dan isi itu ialah makna. Menurut Asma Haji Omar 1986. Kejelasan artikel. Kejelasan penulisan amat penting untuk menghasilkan penulisan yang jelas dan utuh. Oleh itu, terdapat beberapa perkara untuk menghasilkan sebuah penulisan yang jelas. Yang pertama, kita mestilah mengelakkan daripada menggunakan ayat yang panjang. Yang kedua, menggunakan perkataan yang senang difahami oleh pembaca. Dan yang ketiga, penulisan perlu berfokus kepada tajuk penulisan dan isi-isi utama. Artikel pemerolehan morfologi dan sintaksis dalam kalangan kanak-kanak Melayu pada peringkat menjelang tata bahasa dewasa ini ditulis oleh Muhammad Amin Arsyad dan Wijaya Lakshmi Subramaniam. Artikel ini mempunyai 33 muka surat. Penulis menggunakan ayat yang tersusun dan mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya, rujukan dalam teks. Rujukan dalam teks bermaksud terdapat beberapa pernyataan yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh atau ahli falsafah yang diselitkan di dalam sesuatu teks tersebut. Sebagai contoh, teori yang pertama ialah hipotesis nurani dalam linguistik yang mengatakan bahawa bahasa diperoleh oleh manusia secara ilmiah atau dinuranikan, manakala yang kedua pula iaitu menurut hipotesis tabula rasa behaviorisme mengantar Simanjuntak 1997 yang mengatakan bahawa bahasa diperoleh manusia melalui pembelajaran atau dipelajari. Berdasarkan teks ini, terdapat dua pendapat tokoh yang mengemukakan tentang teori pertama hipotesis nurani dalam linguistik. Berikut merupakan rujukan yang terdapat dalam artikel jurnal bahasa yang kami kaji.
Dengan ini, kami lampirkan cermin bahasa yang kami guna bagi tugasan 3 kami, iaitu analisis keutuhan wacana. Itu sahaja persembahan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.